Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama-sama membaca surah Yasin. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah-kalimah zikir dan juga tahlil kita dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga apa yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal-amal yang soleh, sebagai amal-amal yang boleh kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan yang terbaik, sebagai bukti dan juga sebagai satu kesaksian bahawa kita telah melakukan satu amal-amal pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Insya-Allah inilah antara amal yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan apa juga yang kita hajatkan yang telah kita sama-sama aminkan seperti tadi akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada di kalangan kita yang diuji dengan pelbagai ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar atas ujian tersebut. Sekiranya kita diuji dengan masalah kesakitan, maka Allah Ta'ala hadirkan penawar dan juga hadirkan kesihatan buat diri kita. Sekiranya kita diuji dengan pelbagai ujian-ujian lainnya, kesempitan kita dalam hidup ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan kelapangan dalam kehidupan kita. Dan sekiranya ada di kalangan kita yang masih lagi belum dikurniakan dengan jodohnya, semoga dikurniakan jodoh yang terbaik yang mampu menjadi pasangan yang terbaik sehinggalah ke hari akhirat nanti, ya Allah, insya-Allah. Dan kita juga mengharapkan agar kita senantiasa dikurniakan dengan kebahagiaan, dengan kehadiran zuriat yang soleh dan juga solehah, insya-Allah. Jadi saya mengharapkan seluruh sahabat-sahabat berada dalam kesihatan yang terbaik, dan pada pagi ini sama-sama kita mengambil sedikit masa yang ada untuk kita sama-sama muhasabah diri kita dalam proses untuk kita memberikan peringatan kepada diri kita, kita memberikan apa yang dikatakan sebagai santapan rohani dalam diri kita. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Jadi sama-sama kita, wahai manusia, jangan sesekali kita tertipu daya dengan kehidupan dunia kita ini. Yang kita rasakan kehidupan dunia ini, kadang-kadang kita kejar dia dalam keadaan kita terlupa bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, yang kekal adalah akhirat selama-lamanya. Jadi bila mana kita sedar bahawa akhirat itu adalah tempat persinggahan kita ataupun tempat tuju kita yang terakhir, maka dunia ini hanyalah persinggahan yang sementara. Jadi bila mana kita katakan persinggahan yang sementara, maka yang perlu kita lakukan apa dia? Banyakkan amal-amal kebajikan, banyakkan perkara-perkara kebaikan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada 2 minggu yang lepas saya dah kongsikan serba sedikit berkaitan dengan kepentingan dalam pada kita memilih makanan yang terbaik, yang halalan tayyiban, kerana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak untuk dirinya. Jadi kita lihat kepentingan dalam pada kita nak menikmati makanan yang kita kata hebat, yang kita rasa sedap, kan. Kadang-kadang kita duk mencari-cari, kan, orang yang duk yang sekarang ni mudah nak cari kedai makan, tak macam dulu. Buka je TikTok, keluar macam-macam makanan, review macam-macam. Yang sedap boleh jadi tak sedap, kan. Yang tak sedap boleh jadi sedap, begitulah. Tak sedap boleh jadi sedap, sedap boleh jadi tak sedap. Disebabkan apa dia? Disebabkan kadang-kadang kita tengok dalam apa nama ni, video-video tu, influencer tu, Allah alam mereka dibayar ataupun tidak, kan, tetapi kita tengok dia orang makan, ya Allah, sedap sungguh, kan. Kadang-kadang ada orang semata-mata dia pergi daripada duduk di Selangor, pergi makan di Johor, pagi sarapan di Johor, kemudian makan tengah hari di Melaka, kan, kemudian dia makan malam di KL, semata-mata pergi makan. Sebab apa? Kita ni makan, kita nak rasa kesedapan, keenakannya. Itu baru cerita yang di sini. Ada orang pagi sarapannya di Thailand, kan, kemudian makan tengah hari di Indonesia, kemudian malam makan malam di Kelantan. Orang banyak duit, tak ada masalah pun, kan. Tapi saya pernah borak dengan kawan saya, dia kata dengan saya satu benda je, dia kata, bila kita cerita tentang makanan yang sedap-sedap, yang hebat-hebat, dia tanya dengan saya satu benda yang saya rasa masa tu baru saya terfikir.
Makanan yang sedap, waktu bila yang kita rasa sedap? Berapa lama kita rasa sedap makanan tersebut? Dia kata makan ni paling sedap waktu kita kunyah, waktu kita telan. Lepas makanan kita dah telan masuk dalam perut, ada lagi tak rasa sedap? Tak ada dah, dia kata. Hanya dalam masa beberapa saat ataupun mungkin dalam masa beberapa minit. Kita makan, kita kunyah, rasa sedap. Akan masuk dalam, kita telan, sedap lagi lah. Masuk dalam perut tak ingat apa dah, rasa sedap tadi itu sekejap saja. Tetapi itulah yang kita mengejar sangat, kita duk mencari sangat makanan sehingga mana kadang-kadang ada orang terlupa nak mencari apa yang dikatakan sebagai halalan tayyiban. Jadi baginda Nabi SAW begitu menekankan soal pemakanan kepada para sahabatnya. Baginda berkata, pada diri setiap insan itu perlu diisi dengan keperluan yang sesuai dan sama pada setiap masa. Ini supaya apa sahaja bentuk makanan yang masuk ke dalam perut kita bukan sahaja dapat dinikmati kelazatan dan nikmatnya, malah membolehkan individu itu melakukan ibadah dengan tenaga yang dikeluarkan. Jadi kita duk cari apa dia? Kita duk cari yang pertama sedap, lazat, nikmat. Betul dah tu, tak salah pun sebab baginda Nabi SAW juga mengatakan di sini apa dia? Bukan saja dapat dinikmati kelazatan dan nikmatnya, tetapi natijah daripada makanan tersebut apa dia? Boleh membolehkan seseorang itu dapat melakukan ibadah asbab daripada makanan yang kita perolehi yang menghasilkan tenaga yang akan dikeluarkan untuk kita melakukan amal ibadah. Jadi itu yang penting. Risau kita makan lazat-lazat, makan sedap-sedap tapi kita tak mampu nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya hakikat penciptaan kita di muka bumi ini tak lain tak bukan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menghambakan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa dia? Melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajar dah kepada kita tentang makanan. Apa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya perut kita ataupun tank kita ni kan, ada orang kata ustaz, tank saya tak besar ustaz sebab tu saya tak boleh makan banyak. Ada orang dia makan banyak macam mana pun dia punya fizikal tetap maintain, slim je. Ada orang duk macam-macam benda dah. Saya ni ustaz, nasi dah tak makan dah. Seminggu makan sekali, 2 kali. Saya ni ustaz, gula saya dah potong habis dah. Saya dah tukar kepada stevia. Tapi ustaz, saya tak tahulah ustaz, tak boleh turun-turun juga berat badan. Kan kadang-kadang cara pemakanan kita yang tak sihat. Memang kita tak minum minuman yang manis. Kadang-kadang kita tak makan nasi. Tapi kita makan jam 12 malam. Pukul 2 pagi kita terjaga, kita makan lagi kan. Kita rasa makan makanan ringan. Tetapi kenapa tak turun-turun? Sebab tabiat pemakanan kita yang tak tepat. Okay? Jadi baginda Nabi SAW menyarankan kepada kita agar perut kita ini diisi dengan apa dia? Dia dibahagikan kepada beberapa kompartmen. Yang pertamanya, 1/3 daripada perut kita diisi dengan air. 1/3 yang kedua diisi dengan makanan. Dan 1/3 lagi diisi dengan udara. Nampak tak indahnya Islam yang baginda Nabi SAW bawakan kepada kita dalam bab makanan. Dalam bab kita nak isi perut kita perlu dibahagikan kepada 3. 1/3 dengan air, 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan udara. Kita agak-agaknya cukup tak dia punya kombinasi 1/3? Ada orang dia air terlebih. Kan ustaz, saya air terlebih ustaz. Kan. Sebab apa? Dia memang jenis kaki minum, banyak minum. Bukan kaki minum yang satu lagi tu minum yang boleh bawa mabuk. Ini cerita banyak minum. Kan dia banyak minum. Buat kerja kopi 3 in 1 senantiasa ada di sisinya. Maklumlah kerja di office ni kita ada water dispenser kan. Jadi mudah sungguh. Kan ada orang terlebih makanan, kan ada orang terlebih angin, itu yang sikit-sikit sendawa, alhamdulillah sendawa lagi. Ini jenis yang dia diam-diam dia buang angin ikut bawah. Ini masalah. Kan tahu-tahu bau satu office, lepas tu dia buat muka sengih je kan. Lagi kurang asam, dia duk buang angin dengan bau-bauan yang tak enak tu, dia buat diam-diam je. Masuk dalam lift, dia melepaskan angin, dia diam. Buat tak bersalah je kan.
orang kita ni pula kan, bila duduk dalam lift contoh ada 10 orang, bila mana kita bawa sesuatu yang tak enak, kita akan cari orang yang paling buruk rupanya. Kita akan cari orang yang paling besar saiznya. Kita jarang nak tengok orang yang handsome, orang yang comel-comel ni kita tengok dia kot kentut, tak ada maknanya. Kita ni macam memang gitulah kita ni. Budak-budak sekarang kata apa dia? Select. Kan. Duk tengok bau semacam, kita jarang nak tengok ini orang yang comel ni lah kot, yang buang angin, tak ada maknanya. Kita ni akan tengok orang yang, kalau kata ada yang big size lah dulu kita akan pandang. Kalau ada orang yang pakaiannya selekeh, yang selekeh itulah. Kalau kata orang yang tak berapa nak handsome, tak berapa nak comel, itulah yang kita akan sangka terlebih dahulu. Jadi kita ni manusia yang penuh dengan sangkaan-sangkaan yang kurang baik. Okey. Jadi kita lihat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Minta maaf saya tadi tu tak ada nak tuju pada sesiapa pun, tapi itu kebiasaannya. Jadi saja kita nak bergurau sikit kan, kalau tidak kan pagi-pagi ni masing-masing duk ngantuk kan. Okey, jadi apa yang dibincangkan, apa yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, ianya bukan sahaja bertepatan dengan metod ilmu sains dan kesihatan, malah ia juga perlu diamalkan oleh setiap manusia, insya-Allah. Apabila cukup jumlah yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, pasti kita bukan saja dapat merasa nikmat kenyang, malah hidup kita lebih mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ni kan apa tu lemak yang terlebih, itulah lemak yang terlebih, segar. Segar ini ada orang Jerman rupanya kan makan nasi segar. Tapi betul, kalau kita salah satu caranya kan, saya duk borak dengan kawan-kawan saya yang mana mereka ni boleh berjaya maintain body dia, maintain dia tak besar tak kecil, sedang-sedang kan. Dia kata apa dia, yang paling penting yang pertamanya kita potong gula. Potong gula dulu. Masalah orang kita ni memang kita tak makan. Ustaz, saya tak minum air manis Ustaz, tapi saya tengok dia sarapan pagi dengan kuih-kuih pula, kuih tradisional ni memang hantu betul kan. Sebab apa, orang kita ni buat kuih, gula dia kalau boleh satu lori lah kan. Kuih apa yang kita tak ni kan, kuih contohnya kuih manisan, kita ada kuih koci kan, selagi tak tumpah gula, selagi itulah kita tak stop makan kan. Kuih koci kita, kuih bingka kita, kuih keria kita, tak cukup keria dia bantai dengan cek mek molek lagi. Kan tak cukup cek mek molek, dia kata tambah dengan donat pula sekarang dah macam-macam, nama macam-macam. Dulu donat setakat donat yang biasa, kemudian kita tabur dengan gula icing. Tetapi sekarang ni dah ada satu jenis donat yang dia ada filling pula. Lepas tu dia tukar nama bomboloni. Macam-macam. Saya duk tengok dulu apa benda bomboloni lah. Donat je rupanya dia letak filling. Kan dulu kita tak jumpa apa yang tengah viral sekarang. Apa dia? Iaitu kek tapak kuda. Macam-macam kek tapak kuda pula. Kan nak order kek tapak kuda kena buat pre-order. Seorang boleh beli satu batang je. Kan Allah, kadang-kadang saya tengok bila sampai kat rumah tu, tengok apa benda ni kan. Dia nak buat filling. Kawan saya baru ni dia pun tukang masak juga. Dia buat juga benda-benda ni. Dia kata apa dia, waktu dia di Brunei, dia kata kek tapak kuda sana comel-comel. Filling dia kan, filling dia letak tu sekadar cukup je. Sampai kat Malaysia filling dia berterabur. Kan orang Jerman kata gejer. Kan bersepah dia kata kan. Beza pula. Bila saya cuba makan, feeling dia dah macam makan gula. Tapi itu yang orang duk berebut-rebut. Sampaikan artis-artis pun duk berebut buat live tentang kek tapak kuda. Anak saudara saya cakap kek tapak gajah. Betul, ada yang baru ni dia orang ada buat yang lebih besar. Kan kuda juga jadi mangsa. Kesian kuda tak ada tapak. Kan dapat dinosaur pun ada. Allah, macam-macam. Kan. Jadi kita tak payahlah nak rasa boleh, bukan tak boleh nak rasa, silakan. Kita ni macam-macam. Satu jenis kuih macam-macam nama. Kita ada kuih cara berlauk, kuih cara inti, kuih cara segala macam cara lah kan. Jadi tak apalah. Kan. Kalau nak rasa silakan, cukup sekadarnya. Jangan berlebihan. Dalam Islam ni kalau mana kita makan ikut sekadarnya, insya-Allah tak membawa mudarat. Yang membawa mudarat bila mana kita berlebih-lebihan. Okey, seterusnya kita masuk kembali kita tentang makan ni memang seronok, kena pula pagi-pagi ni belum sarapan. Kan. Jadi kita lihat kuih kapit macam-macam. Kuih kapit pun dah ada filling dah. Dulu tak ada filling, sekarang dah ada filling. Kan.
kemudian bingka, macam-macam lah. Kan mulalah bila cerita tentang makanan ni penuh kita punya message tu macam-macam. Kan bingka segala macam. Kejap lagi saya tak tahu keluar tapak apa pula. Kek tapak buaya ke? Kan jangan keluar kek tapak yang satu lagi tu sudah. Yang tu risau. Kan. Okey. Seterusnya kita lihat bila mana kita kita inginkan bila mana kita nak makan ni tak lain tak bukan kan kita nakkan kenyang. Memang itu antara tujuan kita nak makan, kita rasa nak kenyang, kalau tak kenyang kita tak berhenti. Tetapi kita lihat dalam pada kita nak makan ada juga adab memilih makanan. Okey. Daripada aspek dalam pada kita nak memilih makanan ada juga adab-adabnya. Jadi setiap di kalangan kita perlu menghindarkan diri daripada mengambil makanan yang sudah lama terbuka daripada tin yang berkarat. Ini dari sudut kesihatan dan dalam Islam sendiri kan. Makanan-makanan yang sudah layu dan sebagainya. Kita memakan sesuatu jenis makanan bagi mendapatkan sejumlah tenaga yang mencukupi daripada zat yang terkandung dalam makanan itu. Nak bagi tahunya bila mana kita nak makan, carilah makanan yang terbaik kerana sesuatu yang terbaik akan menghasilkan juga kesan yang terbaik dalam diri kita. Jadi hubungan Islam dan ilmu kesihatan begitu rapat. Makanan atau minuman awal yang masuk ke dalam perut bayi adalah susu ibu. Ini penting. Selain terjamin kebersihan dan suci daripada segi syariat, susu ibu adalah pemangkin paling awal bagi menyemai kasih sayang antara seorang ibu dan anak. Okey. Saya nak cerita tentang susu ibu ni. Bukan sahaja susu ibu daripada manusia, bahkan dalam pada saya ni adalah menternak sikit-sikit lah. Kambing, lembu pun pernah sebelum ni, kan arnab. Jadi ni antara haiwan-haiwan ternakan yang pernah saya bela. Apa yang saya belajar daripada orang-orang lama yang membela, dia kata apa dia? Dalam pada kelahiran anak, dia sebenarnya sama je manusia dengan haiwan ni. Bila mana anak tu lahir, dia ada satu susu awal. Bila kau pernah dengar tak? Kita pernah dengar susu awal lembu. Kan? Orang kata susu awal lembu tu yang terbaik. Susu awal lembu, susu awal kambing. Pernah dengar. Pernah dengar kan? Jadi susu awal lembu, susu awal manusia, susu awal kambing dan sebagainya. Itulah susu yang the best quality in the world. Sebab itu dia tak banyak pun di awal-awal tu. Jadi jangan dilepaskan. Ada setengah orang ni pula, dia dapat anak, dia nak jaga body dia tak nak susukan anak dia dengan susu badan dia. Allah rugi, Allah Ta'ala dah kurniakan suatu kelebihan bagi seorang ibu yang menyusukan anaknya, terutamanya susu di peringkat awal kelahiran bayi. Itulah the best in the world, susu yang ada. Jadi jangan lepaskan peluang. Ada orang dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, duk menangis-nangis setiap malam, kurniakanlah aku dengan zuriat, dan kurniakanlah aku dengan anak-anak yang soleh yang kau kurniakan kepadaku. Tetapi bila mana anak tu lahir, susu dia tak nak berikan kepada anak dia. Dia berikan pula susu lembu. Allah. Dan susu lembu yang dia pergi baginya. Susu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dia tak nak bagi. Alasan dia kata, Ustaz, kalau saya bagi Ustaz, nanti body saya tak lawa dah. Allahu Akbar. Situ joy. Macam-macam jenis susu lah. Okey. Jadi, kita lihat bila mana susu yang terbaik adalah susu di peringkat awal, maka berikanlah susu yang terbaik. Tapi ada setengah orang yang memang tak boleh nak menghasilkan susu, maka tak jadi masalah. Bolehlah berikan susu apapun yang terbaik. Okey, kita lihat akhlak yang akan dijelmakan oleh anak-anak adalah kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu melalui susuan ibunya. Tabiat si penyusu dipindahkan kepada anak yang menyusu. Jikalau solehah si ibu yang menyusukan, insya-Allah anak yang dilahirkan, anak yang dididik akan menjadi seorang yang berakhlak mulia dan terpuji. Sebaliknya, jikalau minuman awal yang diberikan kepada bayi adalah daripada susu haiwan, dikhawatiri akan menjadi sebaliknya. Tapi saya tak kata tak boleh, kan? Sebab bergantung pada situasinya. Ada orang memang dia tak ada tak ada kemampuan nak mengeluarkan susu yang banyak. Okay? Islam juga melarang amalan berlebih-lebihan dalam mengambil apa juga jenis makanan dan minuman. Malah apa yang digalakkan adalah sifat bersederhana semasa makan. Baginda Nabi SAW menyebut, tiada bahaya yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang penuh dan ketat dengan makanan yang halal. Nampak tak dalam Islam? dalam Islam makan tak menjadi masalah.
Yang pertama kita cari makanan yang halal, yang tayyiban, halalan tayyiban, halal yang terbaik. Tetapi kalau kata makanan tu halal pun, makanan tu tayyiban pun, dalam perut kita ni mungkin boleh makan 1 kilo sahaja sehari, kita duk bantai 3 kilo, maka dia dah menjadi kepada berlebih-lebihan, dan ini juga membawa mudarat. Satu perkara yang asalnya halal, asalnya tayyiban, boleh menjadi kepada sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana ianya berlebih-lebihan. Okey. Ada orang tanya, boleh order dari Brunei. Dalam ni ada okey, ada sahabat kita yang mungkin tinggal di Brunei. Jadi ada yang tanya nak order kek tapak kuda dari Brunei. Okey, betul, susu kolostrum, kolostrum, saya pun tak pasti kolostrum bunyi dia macam mana. Jadi betul, susu tu bagus. Jadi insya-Allah pilih yang terbaik, pilih yang the best kita nak bagi kepada anak-anak kita. Okey. Walaupun asalnya tadi saya katakan apa dia, makanan yang halal dan thayyiban itu menjadi keutamaan, tetapi sekiranya berlebih-lebihan juga membawa mudarat. Begitu juga bagi orang yang nak bersenam, dia nak sihat, dia bersenam tetapi berlebih-lebihan, kan sepatutnya dia duduk jogging contoh 1 jam, dia bantai jogging sampai 5-6 jam, pun tak jadi juga. Jadi kebanyakan penyakit bermula daripada tabiat salah memilih makanan, termasuk makan secara melampau batas. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, baginda bersabda yang bermaksud perut adalah sumber penyakit dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. Biasakan setiap tubuh dengan apa yang lazimnya. Jadi nak bagi tahu ni apa dia? Perut inilah punca kepada segala penyakit. Ramai di kalangan kita, kan? Ramai di kalangan kita ni, kita tengok dalam masyarakat kita, kita tanya kan bila kita pergi ziarah, abang sakit apa bang? Saya sakit kencing manis kan. Jadi bila kencing manis punca daripada apa? Gula yang berlebihan. Abang sakit apa bang? Saya sakit darah tinggi. Puncanya apa dia? Makanan-makanan, contohnya makan daging berlebih-lebihan. Tanya lagi, abang sakit apa bang? Saya ni kolesterol tinggi. Puncanya apa dia? Banyak makan makanan yang lebih daripada kandungan kolesterolnya. Jadi banyak di kalangan kita ni, di kalangan penduduk di Malaysia terutamanya, sakit disebabkan makanan yang tidak sepatutnya. Okay. Jadi bila dikatakan dalam hadis baginda Nabi SAW, perut adalah sumber penyakit dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. Jadi antara yang dimaksudkan dengan berpantang juga ialah berpuasa. Amalkan puasa sunat Isnin Khamis. Kan walaupun kita ni tak berapa nak larat sangat, cubalah sesekali kan. Jadi sebab itu dalam setahun ada sebulan yang dinamakan sebagai bulan Ramadan, bulan untuk kita rehatkan enjin kita, perut kita. Kan bayangkan 365 hari kalau kata tak ada masa dia nak berehat, kan macam kenderaan kita duduk berjalan 24 jam. Akhirnya kenderaan boleh jam. Kan begitulah dalam badan kita. Sebab itu dikatakan apa dia? Biasakan setiap tubuh dengan apa yang lazim, jangan kita berlebih-lebihan. Jadi kita lihat makanan yang perlu untuk kita makan, kita ambil sekadarnya sebagaimana yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Apa dia? Semua orang tahu dah kan. Ustaz saya tahu dah. Apa dia? Makan sebelum kita lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Kan kita ni lapar ke tak lapar ke, kerja kita duk mengunyah je. Kan kalau orang duk kerja office ni biasanya dia ada biskut, dia ada macam-macam lah kan. Kalau buka laci bukan ada barangan-barangan lain, segala macam jenis makanan ada dalam laci. Kuaci kita ada, kacang kita ada, asam kita ada, kerepek kita ada, semua ada. Bukan apa Ustaz, saya ni jenis kuat mengantuk Ustaz, jadi saya standby semua tu dalam laci Ustaz. Kan dalam laci tu rupa-rupanya kita tak makan sangat pun kan, tapi letak tu macam-macam kan. Segala macam jenis kopi, susu, teh, segala macam herba keluar, segala macam kita beli. Ada jenis orang yang begitu, dia dengar je produk ni bagus dia pun beli. Kan. Okey. Jadi sampai mana tadi? Okey. Kita lihat lagi baginda Nabi SAW memberikan pesan kepada kita sebelum kita lapar makan terlebih dahulu dan berhenti sebelum kenyang. Kita ni pula selagi tak kenyang, selagi tu tak berhenti. Kan nantilah dulu makan tengah sedap dia katakan. Belum kenyang lagi ni. Nak ikutkan kenyang kita tu memanglah sampai bila pun kita tak kenyang. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW iaitu tak lain tak bukan adalah bersederhana. Kerana apabila seseorang individu yang makan dalam keadaan dia terlalu lapar,
Kita lah contoh, sepatutnya sarapan pagi pukul 9 pagi. Sampai pukul 12 kita tak sarapan. Kita rasa dah shaking dah, rasa badan kita goyang dah, kita rasa nak kena makan. Bila kita makan, kita ambil makanan, kita mulalah nak ambil semua makanan. Sebab apa? Kita rasa lapar sungguh ni. Kalau biasa kita amalkan suku-suku separuh ke apa kan, begitulah. Kita dah tak amalkan begitu dah. Kita bantai satu-satu dua terus, penuh kita punya pinggan. Tak cukup pinggan, kita tanya dengan orang kedai, ada tak dulang? Kan. Ada tak dulang? Jadi sebab apa? Nafsu kita, bila mana kita terlalu lapar, kita akan rasa kita lapar sungguh. Maka kita pun ambil lah dengan sebanyak mungkin. Okey? Tak cukup dengan kita ambil banyak. Bahkan kita makan dalam keadaan orang melahap, orang melampau. Makan tu dah tak sempat kunyah dah. Nabi ajar kunyah 40 kali. Tak sempat kunyah, Ustaz. Lapar sungguh, masuk dalam mulut, tolak kanan, tolak kiri, telan. Kan itu yang akhirnya ada orang sembelit lah segala macam. Makanan tak digest dengan betul. Okay? Sementara itu, kita disarankan untuk kita berhenti makan sebelum kenyang kerana di situ boleh membawa banyak sekali hikmah apabila makanan kita makan dengan sebaik mungkin dalam keadaan kita tak gelojoh, dalam keadaan kita tak lahap. Jadi kita berhenti dalam keadaan yang terbaik. Kita kawal pemakanan kita bila mana sendawa menunjukkan bila mana kita dah sendawa ni menunjukkan kita dah cukup dah dengan isi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dan sebab tubuh badan kita kena bekerja pula lepas kita makan, makanan tersebut nak diproses, nak tukar menjadi tenaga. Tetapi bila mana kita dalam keadaan lapar, kita terus masukkan dalam badan kita, dalam perut kita makanan yang santak dah. Dah tak ada ruang untuk air dah, dah tak ada ruang untuk angin dah. Jadi kelang kabut perut kita, enjin kita nak memproses makanan tersebut. Jadi kita lihat baginda Nabi SAW memberikan pesan yang cukup baik kepada kita. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk angin. Jadi bila mana kita dapat amalkan ini, bukan sekadar kita dapat tubuh badan yang sehat, bahkan kelebihannya apa dia? Bila mana tubuh badan yang sehat dapat menghasilkan tenaga yang cukup untuk kita melaksanakan amal ibadah kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita. Kerana sungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada hamba-Nya yang suka melampaui batas, termasuk dalam soal memilih makanan, adab-adab dan juga cara makan. Jadi mereka yang melampaui batas akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai jenis penyakit, sama ada yang menimpa individu tertentu ataupun yang menyerang manusia secara keseluruhannya. Jadi bersederhanalah kita kan, bersederhanalah kita dalam setiap perkara, termasuklah dalam bab kita nak menikmati juadah dan juga makanan. Ini kita kena train dah. Bulan Rejab, lepas Rejab Syakban, lepas Syakban bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan sebenarnya pesta ibadah, bukannya pesta melantak. Tapi yang berlaku biasanya pesta melantak. Minggu yang pertama macam-macam jenis makanan yang tak pernah keluar akan keluar. Jadi hati-hati. Waktu zaman saya di awal-awal muda dulu kan, alhamdulillah dapatlah peluang kita dijemput untuk buat persembahan di hotel-hotel, di tempat-tempat yang buat buffet Ramadan dan sebagainya kan. Bila kita tengok orang makan, makanan tu dah lah mahal kan. Makan kat hotel mana dia murah tahun-tahun 90-an, awal-awal 2000, 20 tahun lepas kan cerita dia. Waktu tu makanan kalau kata RM50 satu kepala, RM60 satu kepala, mahal sungguh dah. Sekarang ni dah sampai beratus-ratus. Sejauh mana kita mampu nak makan? Kan kita tengok memang buffet Ramadan tu, ya Allah sedap sungguh. Makan sikit je. Kan? Makan sikit je. Tetapi minum yang banyak. Tapi akhirnya bila saya tengok apa natijah daripada makanan-makanan yang terlalu banyak ni, bila saya tengok kita ni macam kami buat dulu sebelum azan maghrib, kami akan azan, baca doa, kemudian kita akan berbuka puasa, kemudian kita sambung dengan persembahan sampai isyak. Dan selepas dah solat apa semua, kita buat persembahan, kemudian sambung pada solat isyak. Lepas solat isyak kita buat solat tarawih, kan kita buat solat sunatnya dan sebagainya. Tetapi saya perhatikan ramainya manusia dia duduk melantak sampai dia lupa nak solat maghrib. Na'udzubillah. Bayangkan maghrib pun dia tinggal. Jangan cerita solat tarawih. Kan. Tapi ada satu tempat tu yang saya rasa saya teringat sampai sekarang. Kami buat persembahan. Selepas berbuka puasa, kami solat. Selepas kami solat, kami diminta buat persembahan lagi. Yang tak seronoknya apa dia? Kami diminta buat persembahan, menyanyi lagu nasyid. Kan cerita tazkirah tentang
tentang kebaikan. Depan kami ni kaunter arak. Allahu Akbar kan. Tapi kami bersangka baiklah. Kami mendidik orang-orang yang nak minum arak supaya mereka tak jadi minum arak. Jadi itulah. Jadi kita didik diri kita, anak kita, ahli keluarga kita. Makan jangan berlebihan. Kerana niat kita makan, kita nak dapatkan tenaga. Niat kita makan, kita nak dapatkan keberkatan supaya kita boleh melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya makanan yang kita nikmati, makanan yang masuk dalam perut kita, itulah yang nanti akan menatijahkan perlakuan kita dalam pada kita nak melaksanakan amal ibadah kita. InsyaAllah kita jangan berlebih-lebihan. Apa juga perkara yang kita lakukan, jangan berlebih-lebihan. Ikut kemampuan. Kalau orang bawa lori itu dah tulis 1 tan, bawa lah 1 tan. Kalau dah lori tulis 10 tan, bawa lah 10 tan. Kita pedal selagi boleh. Akan santak sampai perut pun orang kata apa dia? Masalahnya apa dia? Ustaz, saya ni Ustaz, perut saya ni sampai tahap saya nak tengok ibu jari pun dah tak nampak dah Ustaz. Kan bila saya berdiri tak nampak dah ibu jari. Kan. Jadi salah siapa? Salah sendiri, bukan salah orang lain kan. Kan ada lagu kata apa? Siapa yang bersalah kan. Kemudian ada yang menjawab, aku yang bersalah. Jadi macam-macam kan. Jadi apa pun yang kita lakukan, insya-Allah kita ambil ibrahnya pada pagi ini, jaga pemakanan kita, jaga amalan-amalan kita. Semoga setiap apa yang kita lakukan akhirnya membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kelemahan, kekurangan sepanjang penyampaian dari segi tutur kata, tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Sekiranya ada salah silap yang mengguris hati, semoga diberikan kemaafan dan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah apa yang kita lakukan, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, agar kehidupan kita hari ini dan juga hari-hari seterusnya, setiap perkara yang kita lakukan akan menjadi amal-amal yang soleh, yang boleh membawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kuliah subuh kita berjalan lancar. Kepada jemaah yang sakit diberi ketenangan, diberi kesembuhan. Kepada jemaah yang memohon zuriat, moga Allah memberi mereka zuriat yang cantik, yang sihat, yang cerdik, yang pintar dan soleh-solehah serta beriman. Kepada yang mohon jodoh, moga Allah pertemukan dengan jodoh yang baik, beriman dan beramal soleh. Moga semua kita dilimpahi rezeki yang tak pernah putus. Moga tazkirah Ustaz hari ini memberi manfaat kepada semua jemaah, diberi kefahaman oleh Allah dalam menuntut ilmu ini. Moga kita semua sihat sejahtera. Kepada yang menyambut hari lahir hari ini, sana khilwah, moga dia dalam redha dan rahmat Allah. Makanlah makanan yang halal, thayyiban dan bersederhana di dalam mengambil makanan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan berlebih-lebihan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ikut sunnah Rasulullah SAW, berpuasalah Isnin, Khamis dan hari-hari putih. InsyaAllah moga semua sihat sejahtera dengan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Saya bagi mewakili Gemulun Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita hari ini. Dan yang baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.